Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada pagi ini kita akan sambung pembelajaran kita bagi tajuk pandangan tambahan. Okey, di akhir pembelajaran ini pelajar akan dapat yang pertama menerangkan konsep dan jenis pandangan bantuan. Yang kedua, melukis pandangan tambahan bagi pelbagai bongkah. Okey, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, mari kita tengok dulu konsep apa dia pandangan tambahan. Okey, pandangan tambahan diperlukan apabila bahagian tertentu sebuah objek tidak dapat ditunjukkan secara lukisan ortografik. Lazimnya keadaan ini berlaku apabila objek mempunyai permukaan condong yang perlu dilukis mengikut panjang sebenar dan menghasilkan bentuk sebenar permukaan objek. Okey, sebelum ini kita dah belajar macam mana nak membina lukisan ortografik. Okey, saya bagi contoh. Berikut ditunjukkan contoh lukisan ortografik yang biasa kita lihat. Daripada pandangan lukisan oblik yang kita hasilkan sini, okey, kita dapati pada pandangan ortografik kedudukan titik A, titik B dia di bawah and then titik C dia di atas puncak. Okey, untuk pandangan hadapan. Untuk pandangan sisi, kita ada titik B di sini, kita ada titik E di sini, titik D di sini, and then titik C. Pada pandangan pelan pula, okey, kita ada titik C dekat sini, titik B dan titik E, and then sini titik D. Okey, so kita ada 3 permukaan dekat sini. So kalau kita perhatikan, okey, kita perhatikan permukaan pelan. Kita ada panjang, kita ada permukaan C, B, E dan D. Yang mana panjang bagi titik C dengan B untuk pandangan pelan dan C, B untuk pandangan sisi dan C, B untuk pandangan hadapan tidak sama. Okey, kalau kita perhatikan ketiga-tiga pandangan, C, B panjang dia tidak sama. Jadi kita memerlukan satu gambaran yang tepat untuk menunjukkan permukaan C, D, E, B. Boleh? Okey, bila kita nak dapatkan permukaan yang tepat ini, makanya kita kena lukis semula ataupun kita kena buat pandangan tambahan macam ini. Okey, yang mana panjang CD kita ambil daripada pandangan pelan atau pandangan hadapan, pandangan sisi. CB. Okey, kita ambil CD sini. Okey, CB bola kita ambil daripada pandangan hadapan. Boleh? Kita jangan ambil pada pandangan CC ataupun pandangan pelan. Okey, manakala BE kita ambil daripada pandangan pelan. So itu gunanya pandangan tambahan. Okey, tujuan kita membina pandangan tambahan, okey, adalah untuk mendapatkan bentuk, saiz, sudut dan panjang sebenar permukaan condong. Okey, satu pandangan tepat atau serenjang ke permukaan condong dilakukan. Pandangan ini yang dinamakan sebagai pandangan tambahan. Okey, seterusnya kita pergi kepada kaedah membina pandangan tambahan. Untuk contoh yang pertama, kita nak membina
kita nak membina pandangan tambahan. Ini contoh soalan yang diberi. Okey, kita baca soalan dulu. Rajah di bawah menunjukkan dua pandangan bagi satu objek. Lukiskan pandangan tambahan pada satah XY. Butiran terlindung perlu dilukiskan. Okey, kat sini XY kat sini maksud dia garisan rujukan. Ini garisan rujukan kita. Okey. Okey, saya highlightkan warna merah dekat sini. Okey, macam mana kita nak membina pandangan tambahan? Okey, yang ini diberi pandangan sisi, kat sini diberi pandangan hadapan. Okey, ini 3D punya objek. So, kalau saya highlightkan kat mana pandangan tambahan yang perlu dibuat, okey, kita tengok anak panah dia kat sini. So, anak panah ni menunjukkan garisan condong, permukaan condong di bahagian ini. Okey, so yang ini yang kita nak buat. Okey, so bila kita tengok pada pandangan ini, secara tak langsung kita akan nampak permukaan dekat atas dan permukaan dekat bawah dia sekali. Okey, maksud dia mata awak ni, kedudukan dia pada arah tepat arah sini, tepat 90 darjah daripada permukaan condong ini. Okey, dapat. So, macam mana kita nak mula? Okey, langkah pertama saya akan bina garisan unjuran dari pandangan hadapan ke pandangan sisi. Okey, ini langkah pertama. Okey, daripada sini saya akan binakan satu garisan 90 darjah. Okey, bagi setiap bucu yang ada dekat pandangan sisi kita. Okey, daripada sini saya unjurkan 90 darjah. Serenjang. Okey, so ini garisan rujukan kita yang baru. Ibaratkan daripada garisan ini, saya putarkan dia pada arah sini. Okay. And then dia akan jadi macam mana? Garisan rujukan yang kita mula-mula buat, okay, dia akan selarikan di atas garisan rujukan yang soalan tu bagi. So, jadi objek dia akan berada dekat atas macam ni lah. Atas garisan rujukan ini. Dia ada atas ni. Bentuk dia lebih kurang sama. Okay. So, kita start lukis. Ini kita labelkan dia sebagai nombor. Okay, saya labelkan sini sekejap. Okey, yang melintang saya labelkan sebagai nombor, yang menegak ini saya labelkan sebagai huruf. Okey, sini huruf A. Okey, langkah seterusnya, setiap bucu yang ada pada pandangan sisi ini, saya buat satu lagi garisan selari. So, ini garisan A, yang sebelah sini garisan B. Okey. Okey, langkah seterusnya. Okey, langkah seterusnya saya ambilkan set square and then saya bawa ke lukisan kita, pergi ke garisan rujukan soalan tu. Okey, and then saya tetapkan dia kedudukan dia dekat sini untuk mencari garisan serenjang. So, saya letak dekat sini. Okey, pastikan dia rapat dengan sisi yang kita nak transfer ni lah. So, daripada sini
saya unjurkan ke garisan rujukan secara serenjang. Okey. So, masuk dia dekat sini, sudut sini mesti 90 darjah. Okey, nampak 90 darjah. Okey, garisan yang saya unjurkan ni, ini garisan 1. So, saya tandakan dekat garisan rujukan ni sebagai titik 1. Okey, and then saya panjangkan. Kemudian, langkah seterusnya, garisan ini saya ukur jarak A ke B. Okey. So, ini garisan 1. Saya tandakan dekat bawah ni, senang. Okey, ini garisan 1. Okey, saya ukur jarak dia and then saya transferkan kat sini. Okey, selesai saya transferkan dia, jarak titik A, titik B. Okey, titik B dekat kiri pun saya ukur jarak dia. Ini garisan B. Ini garisan A. Okey, kita ada garisan A baru, garisan B yang baru. Okey. Okey, so langkah seterusnya kita tengok kedudukan garisan 1. Okey, dia ada atas garisan 1 ni dia ada bucu dekat sini 1, and then bucu kat sini 1, and then garisan. Ini koordinat dia 1A, sini 1B. Okey, so kita tandakan dekat garisan baru 1A dan 1B. Okey, tengok A garisan 1 pergi kat sini. So 1A dekat sini, 1B dekat sini. Okey, boleh? So, kita tengok 1A ke 1B. Dia ada satu garisan lurus. Jadi, kita boleh buatkan garisan objek kita. 1A ke 1B dengan garisan objek. Okey, langkah kedua, garisan 1 dah selesai. Kita pergi ke langkah kedua, kita buat garisan yang kedua. Unjur. So, dia dapat sini. So, ini garisan kedua. Kemudian kita unjur 90 darjah. Serenjang. Ataupun kita ambil yang ini. Kita selarikan dia. Okey, so kita dapat garisan 2 dekat sini. Tengok 2 dia pergi mana? Dia pergi sini 2. Okey, and then dia naikkan ke atas 2. So, atas garisan 2A dengan 2B, dia ada satu garisan antara 2A dengan 2B. Okey, so kita transferkan dekat sini. Kita ada titik 2A. Kita ada titik 2B. Okey. Bila nampak garisan, kita teruskan tukar kepada garisan objek. 2A ke 2B. Dari sini. Okey, and then 2A akan bersambung dengan 1A. So, sini 2A dia akan bersambung dengan 1A. 2B akan bersambung dengan 1B. Okey, kalau saya hiddenkan garisan binaan kita.
So kita dapat dah apa ni, permukaan garis yang merah ni. Okey, langkah seterusnya kita buat permukaan yang kuning atas dan bawah. Okey, kalau kita rujuk kepada lukisan ortografik kita, bahagian kuning bawah ini, maksud dia bahagian bawah inilah. Okey, cara dia kita kena transfer macam tadilah, dari bawah kita kena transfer and then bawa naik ke atas, pantulkan dia ke atas. Tadi kita transfer hanya titik 1 dengan titik 2 sahaja. Okey, kita pergi kepada titik yang ketiga. Okey, untuk titik yang ketiga, kita transfer dari sini pergi ke sini. Okey, dari pandangan sisi pergi ke pandangan hadapan. Okey, kemudian dari pandangan hadapan kita pantulkan ke pandangan tambahan. Kita pantulkan dengan sudut serenjang. Ataupun kita buat garisan selari dengan garisan yang sebelum ni. Maka kita dapatlah permukaan kat sini. Okey, ini kedudukan dia. Ini kita tandakan dia sebagai titik 3 atau garisan 3. Okey, titik yang ada kat sini 3A. 3 mewakili garisan melintang, A mewakili garisan menegak. Okey, 3A dekat bucu sini, sini 3B. Antara 3A dengan 3B dia ada satu garisan. So kita transfer ke pandangan tambahan kita. Okey, so titik 3 kita unjuk, kita dapat kat sini titik 3. Okey, so inilah adalah garisan 3 kita. So daripada garisan 3 kita ada 3A dengan 3B. So kita ambil kat sini, tandakan titik 3A dengan 3B. 3A dekat sini, 3B dekat sini. Kemudian kita bina garisan objek 3A ke 3B. Okey, dari sini kita tengok 3A pergi ke 1A. Okey, so sini pun kita pergi ke 1A. 3B pergi ke 1B. So kat sini pun kita pergi 3B ke 1B. Okey, kemudian kita tengok apa yang terjadi. Saya hiddenkan garisan unjuran. So kita nampak macam ni lah. Ini bahagian warna merah. And then ni bahagian warna kuning dekat bawah. So macam mana kita nak lukis pada pandangan atas sini? Yang kat bawah kita unjurkan kat bawah sini antara 1 dengan 3. Yang kat atas kita unjurkan daripada pandangan atas ni lah. Okey. So macam mana kita nak unjur? Kita tengok buat cara yang sama. Okey. Dekat sini kita tengok kita unjur kita nak pergi mana tak tahu. Okey, ini adalah garisan 2 juga. Berdasarkan ketinggian ni, ini ketinggian garisan 2. So garisan 2 yang ada dekat sini kita just kita unjurkan selari. So kita dapat garisan ini. Okey, ini 2. 2 prime katakan. Okey, yang atas ni pun jadi 2 lah. Sebab kita pantulkan. Okey, daripada garisan 2, kita tengok dia ada bersentuh dekat 2A dengan 2B. 2A dengan 2B bersambung garisan. Jadi kita tandalah 2A dengan 2B. Copy 2A, tandakan dekat persilangan dia. Okey, kita dapat sini 1 and then 2B. Kat bahagian belakang 1. And then kita ambil garisan objek, kita sambung. Okey, maka dengan ini kita try hiddenkan garisan unjuran. So kita dapat satu pandangan tambahan yang menampakkan 3 permukaan, 1, 2 and 3. So jawapan kita pun mesti ada 3. 1, 2, 3. Okey. Last kali.
Soalan ni suruh kita membina garisan terlindung. Okay, butiran terlindung. So, kalau kita tengok pada arah sini, garisan terlindung tu berada dekat bucu sini. Okay. Ataupun kita kena tahu sini dia punya garisan terlindung dia dari belakang. Okay, so saya try. Ini satu. Ini ke bawah. Satu lagi. Okay, ini garisan terlindung dia. Kita kena tunjukkan garisan terlindung dia. Yang ini pun garisan terlindung. Tapi kita pada pandangan arah pandangan tambahan ni kita tak nampak lah. Okey, macam mana kita nak dapatkan garisan terlindung? Kita tahu garisan terlindung ni dia punya ketinggian paras dia sama dengan garisan yang bawah ni. Ini garisan terlindung dia yang bucu sini. Dia punya ketinggian dia kita merujuk kepada garisan 3 dekat sini. Okey. So kita balik kepada garisan unjuran. Okey, kita tengok garisan 3. Kita panjangkan garisan 3 kat sini. Okey, daripada garisan 3 yang kita dah bina sebelum ini, kita buat garisan selari, pergikan ke bucu sini. Okey, ini kita panjangkan. So, kita dapat yang ini. Seterusnya, kita tengok 3, dia akan pergi ke 3A dengan 3B. Kat sini pun kita buatlah garisan 3A dan 3B menggunakan garisan terlindung. Okay, so kita guna hidden line. Okay, kita hiddenkan garisan unjuran kita. So, inilah jawapan dia. Maksud dia kita nampak permukaan merah ni, belakang permukaan merah ni ada garisan terlindung. Ini garisan terlindung dia. Okey, para pelajar sekalian, untuk soalan seterusnya, ada beri satu soalan macam ni, dia beri pandangan plan, and then pandangan hadapan dan objek 3 dimensi. Okey, kita baca soalan dulu. Rajah menunjukkan 2 pandangan bagi objek C. Unjukkan pandangan tambahan pada satah X1, Y1. Butiran terlindung tidak perlu dilukis. Okey, daripada soalan ini kita boleh tafsirkan yang mana permukaan condong yang kita perlukan untuk pandangan tambahan adalah permukaan ini. Yang macam anak panah ni. Okey, itu salah satu cara kita nak tahulah. Okey, cara yang kedua, kita tengok pandangan garisan selari dekat sini. Okey, ini garisan tempat kita unjurkan. Ini objek yang kita akan dapat nanti. Okey, daripada objek ini kita putarkan. Okey, kita putarkan. So, kedudukan objek tu macam ni nanti. Okey, dia terpusing sikit. Okey, bagaimana kita nak mula lukisan? Okey, pertama sekali kita kena buatkan satu garisan unjuran. Okey. Okey, contoh saya ambil satu garisan unjuran sini, and then dia pergi ke bawah. So, daripada pandangan atas, dia pergi ke bawah sini. Okey, perkara yang kedua, langkah kedua, daripada unjuran yang kita buat ni tadi, kita ambil set square kita. Kita bawa set square kita ke garisan rujukan yang diberi.
Okey, kita bawa ke garisan rujukan yang diberi part sini. So, daripada sini kita binakan satu garisan serenjang melintasi garisan rujukan. Okey, pastikan ni rapat lah. Okey, so itu langkah kedua. Yang ni kita boleh move kan. Okay, untuk langkah ketiga, daripada pandangan pelan yang kita nak dapatkan jawapan dia, kita buat garisan melintang. Okey, contoh dia kat sini. Saya ambil garis warna lain lah. Okey, kita buatkan garisan melintang. Sebab garisan unjuran dia secara menegak. Ini garisan unjuran dia menegak, jadi garisan buat ni garisan melintang lah. So ini satu. So setiap bucu yang ada pada pandangan atas ni, kita buat garisan melintang. So kita unjur lah. Okay, ini satu. And then kat sini satu, dua. Sini satu, tiga. Okay, sini ada satu, empat. Ini lagi satu, 5 dan satu lagi kat tengah. Setiap bucu ya. Okey, setiap bucu. So yang ini kita boleh panjangkan. Okey. Untuk memudahkan kita. Okey, selesai kita buat garisan unjuran. Okey, kat unjuran ni kita labelkan dia sebagai abjad ABC. Okey. Okey, kita dah dapat 6 garisan A, B, C, D, E, F. So, daripada garisan yang kita dapat di sini, okay, saya nak kita transferkan kepada garisan unjuran 90 darjah ni tadi. Okey, sini saya dah transferkan and then saya dah putarkan. So, maksud dia dekat sini, jarak antara setiap garisan mendata ni, A, B, C, D, E, sama je jarak dengan garisan yang kita unjurkan. Okey, jarak A ke B sama dengan jarak A ke B sini, B ke C, C ke D, D ke E, dan seterusnya ke F. Okey. So, kita dah dapat satu garisan jarak yang sama dengan yang atas. Okey, langkah seterusnya, okey, daripada unjuran yang kita buat dari pandangan hadapan ke pandangan pelan, okey, kat sini saya labelkan dengan nombor. Okey, kalau kita perhatikan titik 1 ini, okey. So titik 1 ni dari pelan ni, ini garisan 1, dia turunkan ke bawah, kemudian dia pergi kat sini 1. Okey. Okey, daripada garisan 1 ni kita tengok, okey, dia ada persilangan dekat titik A. Dia ada huruf B, dia ada huruf C, D, E, F. A sampai F dia di atas satu garisan. So, apa yang kita kena buat dekat sini? Okey, kat sini kita boleh cuba dapatkan jawapan dia dari A sampai ke F. Okey.
Okey, kemudian kita pergi ke garisan seterusnya. Okay, garisan seterusnya kita buat garisan 2. Garisan 2 dari atas kita unjurkan ke bawah. So ini garisan 2. Okey, daripada sini kita unjurkan 90 darjah. Guna set square. Okey, ini garisan 2. Saya labelkan dia sebagai garisan 2. So, daripada garisan 2 yang kita dapat ni, kita tengok dia pergi ke bawah sampai ke sini. Dari sini kita pancarkan dia ke sini. Okey, daripada garisan 2 ni, saya panjangkan sampai ke hujung lah. Sampai ke hujung. So, senang kita nak buat nanti. Okey, daripada garisan 2 ni kita tengok. Okey, dia akan jumpa ke titik B, D dan E. Okey, so kat sini kita masukkan kita punya tanda kita. Okey, dia jumpa 2B. So kita cari kat sini mana 2B. So 2B ada dekat sini. Okey, lepas 2B kita pergi ke 2D. Okey, kita cari kat sini 2D. Okey, dari 2D pergi ke 2E. Okey, so kita dapat dah 1, 2, 3. So dari sini kita boleh sambungkan garisan objek kita. Okey, kita tengok dari F dia pergi ke 2E. So, kita ambil dari F sini, pergi ke 2E. Dari 1A, pergi ke 2B. Ini titik 2B. So, kita ambil 1A, pergi ke 2B. Okey, lepas tu 2D pergi ke 2E. So, 2D pergi ke E. Okey, so kat sini kita dah dapat. Cuba saya hidden sikit. Ini 1. Okey, dia dah dapat macam ni. Awak tengok pandangan atas. Bentuk dia macam mana. So, pandangan tambahan kita pun bentuk dia hampir sama. Okey, seterusnya kita sambung ke untuk garisan yang seterusnya. Garisan 3. Okey, so garisan 3 kita perhatikan dekat sini. Okey, dia dari atas pergi ke bawah. And then dia terus ke bawah sini. Okey, and then kita buat garisan 90 darjah. Serenjang ke garisan rujukan. Okey, ini kita namakan dia sebagai titik 3. Titik 3, okey, ini garisan 3. Dia turun bawah, pergi kat sini, and then dia naikkan sampai sini. So, ini garisan 3. So, di atas garisan 3, kita akan jumpa titik A, 3A. So, saya tandalah dekat sini 3A. So, sini garisan 3, ini garisan A. So, saya tanda sini 1. Okey, kemudian atas garisan atas garisan 3, kita akan jumpa titik B. And then jumpa titik D. Kemudian titik F. Okey, kita pergi B, kemudian titik D, kemudian titik F. So, daripada sini kita boleh sambungkan garisan objek kita.
Okey, dari 2B pergi ke 3B. So sini 2B pergi ke 3B. 3B pergi ke A. Seterusnya dari sini 1D pergi ke 2D pergi ke 3D. Dari 3D pergi ke okey, seterusnya daripada pandangan pelan ada satu lagi garisan yang bucu ini. Bucu paling ujung kita unjuk, kita dapat titik sini. Okey, daripada titik sini kita unjuk 90 darjah, kita dapat titik sini. So titik sini adalah, so ini dah nombor 3. Kita jadikan dia sebagai, seterusnya nombor 4. So sini nombor 4. Okay, nombor 4 yang ini. And then tengok dia pergi mana. So ini yang keempat. So atas titik 4, dia hanya ada satu titik je dekat garisan C. Okay, so kita ambil, kita bawa ke garisan C. Ini garisan C. So ini 4 dia lah. 4C. And then seterusnya kita sambung dengan garisan objek. So kita tengok macam mana jawapan dia. Okey, ini jawapan dia. Dia bentuk macam pandangan atas. Okey, tapi dia panjang sikit. Dia panjang dari jarak dari titik 1 ke titik 4. Dia jadi panjang sikit. Tapi kalau pandangan atas jarak 1 ke 4 dia pendek sikit. Okey. Kemudian kita dah dapat dah separuh markah kat sini. Okey, kemudian kita daripada pandangan pelan ni, daripada pandangan tambahan ini, kita ada beberapa permukaan yang kita nampak. Contohnya kita nampak permukaan ini 1 and then 2 kat sini. Okey, kita selesaikan yang ni dulu. Okey, 1 2 ni, okey, dia punya ketinggian dia kita ambil daripada pandangan hadapan ni. Okey. Ini. So apa yang kita perlu buat? Okey, kita balik kepada unjuran tadi. Okey, pada pandangan atas titik bawah ini sama dengan titik 4. Jadi kita ambil garisan 4, kita unjuk ke bawah. So kita dapat macam ni. Okey. Okey, jadi cara dia sama juga. Dari titik 4, kita tengok 4 ni dia pergi ke C. So 4C kita ambil kat sini. Copy. Okey, 4C1. Okey, yang bawah ni bentuk hujung anak panah ni dia pergi 3A. Alright. Sama dengan atas ni lah 3A. So jadi ini kita tak settle lagi. So ini titik 3. Kita pun unjurkan ke bawah. Okey, kita tengok yang 3 dia pergi ke A. So ini garisan 3 di bawah. Dia pergi ke A. Kemudian dia pergi ke B.
and then dia pergi ke D, and then dia pergi ke F. Tapi pada pandangan hadapan ni kita dapat titik A dengan titik F sahaja. So kita buat A dengan F. Okey, dari sini kita boleh buat garisan objek kita. Okey, kita tengok apa dia. Supaya awak lebih jelas, kita tengok macam mana. So ini objek kita. Okey, ada lagi. Ada lagi yang kita tak selesaikan. Dari pandangan tambahan ni, permukaan. Saya tukar permukaan merah sini 1, and then permukaan sini 2, lepas tu kat belakang ni kat belakang ni 3. So ada 3 permukaan dekat situ. Okey, dari sini kita tengok titik bawah ni dia dekat sini, sama dengan garisan 1. Yang bahagian yang ini dia sama dengan garisan 2. So kita undur titik garisan 1 dengan garisan 2. Okey, garisan 1 kita copy je, buat garisan selari. Ini garisan 1. So atas garisan 1 kita akan jumpa titik A. Atas garisan 2 kita jumpa titik B. So unjuk garisan 2. Okay, garisan 2 pergi ke titik B. Garisan 2 titik B dengan titik F. Garisan 2 titik B dengan titik D, E. Okey, so dekat sini kita ambil garisan objek kita. Kita boleh lukis dari A pergi ke sini, bawah. Okey, dari sini pergi ke sini. Okey. Garisan 2. Garisan 2B. Okey, kemudian tapi disebabkan dia terlindung kita tak perlu lukis. Kat sini saya trimkan. Okey, dia jadi macam ni. Kemudian garisan 2 kita ada yang ni garisan 2 kita ada titik E. Okey, kita ambil garisan pergi ke titik E. Ini titik E. Okey, kemudian ada satu lagi garisan kita tertinggal. Garisan di titik F. 1F. So, kita patah balik. Okey, kita tengok garisan 1 bawah pergi ke titik F. F sini. Alright. Terusnya kita hiddenkan ni. Okey, jadi dari sini pergi ke F. Pergi ke sini. Okey, so yang ni dia hidden lah. Saya trim. Sebab garisan terlindung kita tak perlu lukis. So, yang ini kita hiddenkan garisan rujukan, kita selesaikan yang ini. Okey, jadi maka terhasillah jawapan untuk pandangan tambahan kita. Okey, so kita tengok, semak balik, kita ada beberapa pandangan yang kita nampak daripada pandangan tambahan. Okey, kita ada pandangan 1, 2, 3, 4, 5, 6.
So ini satu. Okey, yang kedua kita ada pandangan yang warna merah. Warna merah sini satu. Okey, dengan sini. Dan dia ada sebalik belakang ini. Okey, sini satu. Kemudian kita ada yang warna hijau. Dua pandangan warna hijau. Satu.